محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والعلماء والصالحين وإلى أرواح جميع القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. اللهم يسر أمورنا ولا تعسر رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير آمين يا رب العالمين. Baik, kita muka surat 53 baris bawah sekali nah. Dua baris daripada bawah. Dan sunat dia, jumpa nah. Dan sunat ditalkinkan mayat jika sudah balik. Ya. Maknanya talkinkan mayat itu hukumnya sunat. Jadi bila sunat ni dalam kaedah agama, buat dapat pahala, tak buat tak dapat apa. Ataupun kalau tak buat rugi. Tu je lah ya. Dia benda sunat. Jangan kita duk berkelahi isu ni. Ya, jangan duk berkelahi. Tak mau buat sudah, nak buat lah. Okey. Baik, dah kita mengaji hari ni kan hukum kan. Sebab yang duk kelahi, hai, pening. Benda sunat, nak buat, tak nak buat sudah. Ya, sebab pengharapan kita pada jenazah, pada si mayat tadi, kita cuma mengharapkan bila dia meninggal ada kiriman doa daripada orang yang hidup kepada dia. Sebab itu disunatkan. Okey. Ada pandangan kata tak payah sebab dia dah mati, dia punya hal lah amalan dia kat dunia itu nak cover dia macam mana. Ada pandangan begitu. Nampak tak? Tapi kita pegang pada pandangan doa orang yang hidup ini sampai kepada orang yang meninggal. Maka bukan nanti talqin saja, nanti tahlil kat rumah ke tahlil bila masa. Jadi pahala tu tetap akan sampai. Yang tu yang sunat yang digalakkan. Ya. Hanya mungkin ketika itu mungkin yang dikatakan orang nak buat tak buat, mungkin keadaan masyarakah, kepayahan ke, panas ke, hujan ke sebagainya, itu bab lain lah ya. Soal doa itu insya-Allah ya sampai kepada si mati menurut pandangan ulama. Baik. Dan kata qil, sunat jua jikalau belum lagi balik sekalipun. Ni kata qil ya, tapi pandangan ni agak dhaif. Baik. Dan sunat pula ditakziahkan ahlinya, yang kecil dan yang besar, laki-laki dan perempuan. Okey, melainkan perempuan yang muda, maka jangan ditakziah akan dia, melainkan segala muhrimnya dan seperti ahlinya, tiap-tiap mereka yang hasil baginya duka cita dengan kematian seperti sahabatnya. Dan disunatkan takziah itu dahulu daripada ditanamnya dan kemudiannya, tetapi kemudian daripada tanamnya itu aula. Dan berkekalah takziah itu hingga 3 hari kemudian daripada matinya. Baik. Ini saya nak ulas sikit. Jadi kita hari ini apabila mendengar kematian, kalau kita mendengar kematian orang yang kita kenal ataupun tak kenal, dia yang bagus tu kita ucap dulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang bagus. Kemudian kita ucapkan takziah, sama ada kita katakan salam takziah daripada saya. Tapi bagi saya itu tak cukup sebab tak ada doa. Jadi tambah doa sikit ujung tu. Ya, semoga rohnya diberi rahmat ke, semoga rohnya berada di kalangan orang yang soleh. Okey. Semoga rohnya akan berada di taman syurga sebagainya. Okey. Cuma isu saya nak kupas di sini ialah sekarang ni bila adanya isu kita duk WhatsApp copy paste. Dalam grup umpamanya, saya duk perhati kadang-kadang bila kita tak ucap takziah, orang kata ya aku ni tak ambil tahu hal grup. Dia buat macam tak ikhlas. Sopa kita pun hak jenis duk copy paste kan. Takziah, kita copy ayat orang sebelum tu, takziah.
Jadi saya tak tahu adakah kita ucap tu ikhlas ke copy paste betul-betul. Yang ni kita kena baiki balik. Sebab kita nak ucapkan itu biar dengan rasa keikhlasan kita, kemudian dengan doa kita supaya mati-mati tadi dapat selamat siksa kubur, dapat masuk syurga, kan? Jadi isu copy paste ni kita kena tengok betul-betul, dan jangan copy paste sembarangan. Saya takut niat kita tak ada nanti. Macam rugi ya. Tengok grup penuh kan, semua ayat sama. Orang pertama tulis takziah, kedua semua sama. Sama. Jadi saya berpandangan kalau boleh kita type balik. Type tu sekurang-kurangnya kita rasa ni aku tulis daripada aku sendiri, aku tak copy paste. Ayat kita sendiri. Sebab benda macam ni kerap berlaku dalam masyarakat. Terutama bila tulis Al-Fatihah. Kadang-kadang tak baca pun dia cuma tulis Al-Fatihah je. Bentang perasan tak? Dalam grup WhatsApp kan. Dia tak baca, dia cuma copy paste perkataan ni je. Mana nak sampai ke arwahnya tu? Takat tulis perkataan ni nak sampai macam mana? Dia mulut. Jadi tak copy paste ni pun tak apa, tapi baca. Ada orang dia tekskan, dia pastekan surah Fatihah. Ada dia paste, dia baca. Mesti tak dia paste je. Paste kan. Yang ni kita kena tengok balik. Sebab kadang-kadang bila teknologi canggih, takut tak sampai niat. Elok kita baca pada si mati tadi. Maka tuan-tuan, kalau tak nak tulis Fatihah tak apa, tapi baca itu lebih penting. Niatkan pahala bacaan tadi sampai kepada si mati. Ni tolong beringat lah. Jangan duk seronok sebab kita ada grup kan. Grup kita banyak. Bila tengok ada kematian, ramai yang duk copy paste. Saya kurang berkenan duduk situ. Baik kita baca Fatihah, tapi kalau kita doa kita tulis sendiri. Kecuali kalau kita sibuk sangat ke kat trafik light merah ke sebagainya, itu terpulang lah. Tapi biar datang daripada keikhlasan hati kita. Ya, sebab sekarang ni bila dia dah meninggal, dia harap 3 benda dalam hadis Nabi kan. Anak yang soleh, ilmu yang manfaat, ataupun sedekah jariah. Jadi doa tu daripada kita lah, orang yang hidup. Walaupun disebut waladun salihun yad'u lahu, tetapi kalau anak tanya doa, anak panggil orang tu imam semua untuk berdoa, pun kira lah. Dan kita atas dasar persahabatan, kawan-kawan, jadi kita boleh turut berdoa. Okay? Kemudian ucap takziah. Dia jangan lebih 3 hari, itu je lah. Sunatnya dalam masa 3 hari lah. Oh, lepas minggu meninggal dah, harap tabah dah ha? Okay? Cuma dia dalam 3 hari tu je kita ucap takziah. So make sure dia meninggal bila. So syarak benarkan 3 hari, hukum sunat, lebih daripada tu dikira makruh. Okay? Sebab berita hari ni kadang-kadang cepat sampai ya. Tak payah tunggu lama-lama. Adanya WhatsApp dan sebagainya. Hari ni penuh pula kelas noh. Dia semangat lebih ke apa ni? Orang baru dah. Kena tambah dalam grup WhatsApp tu yang baru tu. Boleh di sini boleh lagi ya. Baik. Okey, kita lihat balik. Dan makruh kemudian daripada 3 hari jika hadir keduanya, maka ghaib salah seorang berpanjangan takziahnya hingga hadirnya dan berkekalan pula hingga 3 hari, dan lafaznya seperti dikatanya a'zamullahu ajraka wa ahsanu azaaka wa ghafara limaytika wa jabara musibatika. Yang tu bahasa Arab lah. Kita cakap Melayu pun tak apa dah. Ya. Saya ucapkan takziah pada tuan atas kematian ibu tuan. Semoga tuan tabah menghadapi dugaan ini. Dah lah. Kalau tuan tu kan tinggal nama dia lah. Ya. Itu contoh. Okay. Maksudnya kita concern lah, prihatin tentang kematian. Sebab orang yang tak rasa ujian ini, dia tak rasa sedih. Yang rasa je sedih. Yang ditimpa ujian tu dia rasa sedih. Yang tak ada timpa ujian, dia tak rasa benda. Kan? Mungkin kesedihan sekejap, tapi yang menimpa, yang ditimpa ujian musibah, dia akan rasa lebih sayu, lebih sedih. Terutama bila memori indah tu diingat kan. Gitu ya. Baik. Ya, macam semalam kita kematian yang budak muda. Saya pun tak tahu apa sebab remaja 24, yang umur 24 tahun tu. Kenapa ya?
Oh, sesak nafas. Asma. Baik. Dia rawat asma ni mudah ya. Tuan-tuan, kalau asma yang sedut tu, dulu anak saya jadi juga, bila tak jadi alhamdulillah. Saya tuang minyak zaitun, saya letak kat paru-paru, saya pusing kot tawaf. Saya pernah hajat dulu kan. Pusing kot tawaf 7 kali tiap-tiap malam buat sebelum tidur. Elok lah. Dia sebab dia sejuk tu dia tak nak pam. Bila dah panas okey lah. Tu je. Sapu kat paru-paru setiap malam sebelum tidur. Kalau boleh 7 malam jangan tinggal. Ikut pertengahan tawaf. Area sini lah paru-paru. Ni jantung. Ya? Pusing. Jadi setiap malam kita buat. Setakat ni alhamdulillah yang kita duk bantu orang tu memang ramai yang dah pulih, ramai yang tak pakai nap. Cuma anak orang boleh buat, anak saya sendiri tak boleh tak. Itu masalah lah. Dia memang gitu, perawat ni memang gitu. Baca doa apa-apa pun. Saya cukup mudah kalau nak beri ijazah perubatan kan, apa yang boleh baca, baca. Kalau cukup doa, hafal tak ingat, mengarut je. Tak. Jadi bacalah selawat ke benda kan. Yang boleh kita baca. Tak ada masalah. Dia niat ni dalam bab tu Islam dia ajar kita, Nabi sebut innamal a'malu binniyat. Niat itu yang penting. Dia dalam rukun penyembuhan ini 70% keimanan kita dengan Allah yang menyembuhkan. 30% ubat. Sebab itu kadang-kadang orang yang sakit ni kadang-kadang doktor cakap lembut sikit macam Dr. Suraya dia cakap lembut dengan pesakit kan. Ada tak ini? Jadi saya dapat feedback bagus daripada di kalangan penduduk yang jumpa dia punya layanan bagus. Saya puji dari sudut etika, dari sudut dia attend pesakit. Kadang-kadang sakit tak tahu mana pun bila dengar doktor cakap tu terus lega. Tak sebab makan ubat lagi. Yes, sebab ia psikologi. Dia psikologi. Okey, itu penting perawat yang watak begitu orang suka. Tak betul. Saya pun pergi kat dia juga. Anak saya demam pergi kat dia juga. Okey, sebab layanan tu bagus. Ini layanan. Tu yang orang cari tu. Baik. Okey, sekarang kita masuk benda yang berkaitan dengan kita ya. Kita berzakat. Ni nak mengaji elok-elok. Siapa terlibat lepas ni kalau dah tahu keluarkan ya. Okey. Tak apalah, ini kita belajar kan, dapat ilmu, bila tak buat lagi kita cuba buat. Ini suatu kitab pada menyatakan zakat. Okey. Bermula yang wajib zakat padanya itu 5 perkara. Kalau tak ada 5 benda ni tak wajib lah. Yang pertamanya na'mun ataupun al-an'am iaitu tu jangan baca anta unta. Sebab duk mengaji Arab kan, alif nun ta anta ataupun anti. Ni unta baca dia, jawi lama. Unta dan lembu. Tu kerbau, jangan baca kerabu ya. Kerbau. Satgi kita dak pening kerabu kena zakat, tak pernah dengar. Kerbau. Jawi lama aja begitu. Tu kambing ya, kambing kibas. Jangan baca kumbang pula. Kembang pun jangan. Okey, tu jawi lama. Kambing kibas dan kambing betul. Kibas tu hak Rasulullah duk guna tu lah, macam biri-biri tu kan. Kalau kambing betul yang biasa lah yang kita duk tengok ni. Itu pertama. Keduanya asman, iaitu emas dan perak. Ni yang kena zakat ya. Ketiganya zar'un zar'un iaitu biji-bijian yang mengenyangkan. Yang keempatnya buah kayu iaitu tamar dan inab yang kering. Kelimanya mata benda perniagaan. Jadi untuk lebih faham kita tengok dalam bentuk kita buat dalam bentuk gini. Jadi an'am maknanya
binatang asman. Ini melibatkan emas, perak, kemudian biji-bijian, buah-buahan, dan kelima harta benda. Okey, dalam kitab asal, kitab fiqh dulu kita mengaji ni, yang kena zakat ni je pun. Cuma sekarang ni kita guna pakai mazhab Hanafi, kalau tak silap, ditambah lagi satu zakat pendapatan, menjadikan semuanya 6. Asal fiqh 5 je, tapi dilihat dari sudut ekonomi sebuah negara, pendapatan per kapita rakyat negara tersebut, nampak ini dah kaya lebih ni, maka Majlis Fatwa keluarkan bahawa mereka yang ada pendapatan lebih wajib keluarkan zakat. Jadi harta benda ni termasuklah perniagaan, ya. Okey. Jadi maknanya 16 sini ya, an'am, asman, biji-bijian, buah-buahan, biasa dikira sekali ni, ya. Tanaman pun masuk sini juga. Harta benda perniagaan dan pendapatan. Jadi kita akan lihat satu persatu hari ni. Biasa yang kena dengan kita, perempuan ni lah ya, emas, perak yang kena dengan kita. Yang kena muka-muka pencen depan saya ni, sama ada sini, saya sini, tuan-tuan mungkin sini. Dan dikabarkan yang latest ada lagi zakat KWSP. Bila kita carum keluar, kalau ikut jaiz kena. Bila kita keluar umur 55 tu, kena buang terus 25% duit zakat kita sebagai zakat. Sebab kena bersebab dalam KWSP tu dia labur macam-macam sumber lah. Ada yang kadang-kadang kita tak pasti sumber tu di sudut syarak okey tak okey sebagainya, maka kaedah terbaik sebelum kita belanja, beli rumah ke, beli kereta ke, masuk saham apa ke, tuan-tuan tolong buat keluar dulu 2.5%. Sebab kita pencen-pencen kan, ni saya minta sangat siapa yang dah keluar, yang tak tahu, kira balik kan, kita ada dokumen semua kan 5 kita keluarkan kan, jadi minta keluarkan tu terus buang 2.5%, sucikan dulu duit kita. Okay, ya. Duit yang kita dapat penjualan rumah, ada kategori apa? Jual rumah. Mungkin pendapatan. Tapi setakat ni saya tengok dari sudut peniaga, sebab rumah ni orang tak meniaga, mana itu memang duit kita lah. Cuma bila kita simpan lama-lama tak guna, dia masuk kategori ni balik. Okey, tak apa, kita jangan heboh lagi, relax dulu, sebab dalam kitab ada, kita baca satu-satu hari ni. Tengok siapa kena, nanti kenalah kan. Nak lawan kitab tak boleh, siapa kena sebab kita belajar. Okey, kita lihat babu zakatun an-na'am ataupun al-an'am ya. Ini suatu bab pada menyatakan zakat na'mun. Na'am senang sebutnya, iaitu unta dan lembu dan kerbau dan kambing dan kibas. Jadi maknanya yang melibatkan binatang hanya 4 je lah. Sama ada kita bela unta, lembu, kerbau, kambing ataupun kibas. Maknanya bela ayam tak kena lah, bela ikan pun tak kena, bela udang pun tak kena. Sahabat kita yang kena ini. So dalam ni saya sudah selamat, tak ada kan? Yang bela udang kawan kita pun selamat, tak termasuk. Ikan keli pun selamat. Okey, yang kita kita belajar je lah ya, tengok. Kita tak kena pergi kita belajar je lah ya. Okey.
Unta dan lembu dan kerbau dan kambing dan kibas. Okey. Adapun syarat wajib zakat pada segala binatang yang tersebut itu beberapa perkara. Okey, yang pertama Islam dan merdeka dan nisab. Okey. Nisabun. Nisab ini ialah had yang wajib zakat. Maksudnya berapa ekor semua itulah, itu dia panggil nisab. Kalau haul, tempoh, maksudnya tempoh setahun tu, setahun hijrah. Sebab kalau dia ada beza tu, kalau kita keluar zakat ikut kalender orang putih, kalau ikut yang pakar-pakar syariah kawan-kawan saya, dia kata kalau kita keluar 2.5 ni tak apa nak cantik, sebab kalender orang putih dia lebih hari. Kerana Islam dia tak lebih hari, dia ngam-ngam. Sebab tu dia kata kalau kalender orang putih, dia kata biar lebih sikit sama 2.57 ataupun 2.55 ataupun 2.58% daripada sumber pendapatan. Sebab kita kira ikut kalender orang putih. Sebab sekarang kita terpaksa kira macam tu sebab nak tolak LHDN. Sebab tu orang semua bayar zakat bulan 12. Kalau biasa yang tak terlibat dengan ni, dia keluar zakat setiap bulan puasa. Senang, sebab kalender Islam memang tepat. Dia, kalender Islam, dia berjalan mengikut edaran bulan di langit. Sebab tu kalau kita tengok 13, 14, 15 kan bulan mengambang. Betul, memang betul, sebiji, tepat. 15 hari bulan memang bulan betul-betul buka. Sebab dia ikut yang peredaran bulan di angkasa. Itu indahnya Islam. Kerana orang putih tak tentu, kadang-kadang Februari macam bulan ni 29 ke 28. Kejap 31, jadi kita apa pening. Sebab tu kalau tuan-tuan yang nak keluar bulan 12, saya nasihatkan jangan ngam-ngam 2.5, lebih sikit. Sebab dah terlebih tempoh tu. Maknanya sudut haul ni dah terlebih. Sebab dia kira haul dalam Islam ikut kalender hijrah. Sebab tu yang cerdik-cerdik dia keluar bulan puasa, tapi kita payahlah macam saya pun tak boleh, kena ikut ni sebab nak dia kena relate dengan LHDN. Ya, sistem. So kita keluar bulan 12, biasa hujung bulan lah sebelum 31. Ya. KLSP tak, KLSP ni dia hanya kira bila keluar umur 55 je. Dia bukan kira setahun tak. Keluar umur 55 terus keluar zakat. Dia kira one off. Zakat one off, dia tak kira setiap bulan. Jenuh lagu tu. Keluar umur 65 ataupun keluar umur 60, waktu itulah keluar zakat. Ya? Kita kan ada rekod kan berapa kan? Ya. Bagaimana dengan simpanan lain yang seperti AFS? Adakah sekarang di masa dewasa? Ni cerita ASB semua tu lah. Isu sensitif ni. Okey. Kita hari ni, bila kita menyimpan dalam satu pelaburan, kita ramai melihat dia punya kadar dividen. Itu tujuan simpanan kan? Tanpa kita melihat di manakah pelaburan kita itu dilaburkan. Sebab itu hingga hari ini, ASN ASB belum diputuskan, difatwakan halal sepenuhnya. Dia harus aja dari sudut pelaksanaan proses tu, dari sudut pelaburan tu masih ada keraguan sebab ada syarikat British Tobacco Company, syarikat tembakau. Bila tembakau ni rokok dah fatwa haram dah pun, jadi ada syubhah di situ. Genting ada apa? Judi. Jadi benda-benda begini yang ulama fatwa peringkat Selangor masih lagi belum halal. Kita Selangor ikut Selangor lah. Kebangsaan dia tidak ada kuasa untuk ini kan akta. Dia cuma boleh cakap sebab dia tak ada negeri. Atau kebangsaan. Okey, dia tak ada kuasa nak apa dia panggil sudut undang-undang, saya lupa dah. Tapi yang kuasa pada negeri. Jadi negeri di bawah mufti. Mufti yang berhak keluarkan fatwa. Dia bincang, bukan dia seorang tuan-tuan. Dia bincang dengan grup-grup ulama-ulama yang mahir-mahir kitab-kitab ni. Jadi apabila melihat di sudut itu,
kita nak kata keluar zakat, saya tak boleh bagi hukum sebab pelaburan tu nak keluar zakat. Macam mana ya? Sebab dalam pelaburan tu ada macam-macam benda yang ada yang halal, ada yang haram. Jadi berterabur. Macam kita, dulu saya tanya Tok saya, Pak Ya Jonet kan. Ibarat dia kata kita makan daging lembu yang kita taruh daging babi seketul. Nak makan ke tak? Dia kata. Dia kata bila sentuh makanan, mau tak nak makan. Tapi bila tengok bukan makanan, orang anggap macam tak apa. Jadi kita kena lihat di sudut sumber tu tadi, sebab kita nak beli makanan, nanti pelaburan kita dapat mungkin apa-apalah. Jadi kalau boleh tuan-tuan dan puan, saya bukan nak menghasut, tapi saya cakap di sudut akademik. Ya? Dan berdasarkan majlis fatwa pun bukan saya saja bagi hukum, tak, fatwa Selangor belum. Takat ni Selangor belum memutuskan halal. Yang kata harus tu fatwa kebangsaan. Dia tak ada kuasa nak implement akta, dia cuma boleh keluar je. Okey, sebab alasannya dia nak tolong orang Melayu adalah dia punya masalah amah, dia bagilah hujah-hujahnya tu. Tapi kita hari ni setakat ni belum ada yang merempat. Yang merempat ni sebab mungkin malas, adalah, tapi peratusan tu belum. Orang Melayu kita masih boleh berikhtiar untuk hidup. Cuma rajin dengan malas itu je. Okey. Jadi tengok balik di sudut tu. Setakat ni hanya KWSP yang dikenakan zakat. Yang last yang kita dengar daripada pihak pemerintah. Jadi kalau ada tabungan lain belum. Jadi yang ada tabungan lain tu mana tak payah lagi lah. Okey. Yang ada di sini je. Dan sekarang KWSP dah mula disyariahkan. Ada yang part syariah. Maknanya dividen tu nanti kita lebih tak bimbang untuk kita nak makan. Dia dividen mungkin berapa persen? 6% kan KWSP saya ingat. Okey, 6.4. Kalau tuan-tuan yang masih ada, tolong tukar kepada syariah punya komplement. Sekarang dah ada tau. Isi borang tukar je. Jadi bila tukar, syariah komplement bawah Dr. Zahrudin, dia dah pantau daripada badan syariah ni, pelaburan KWSP tadi memang kepada benda-benda yang diluluskan syarak. Okey, yang syarak pantau, mungkin buat projek perumahan, okey, cari gali minyak, benda-benda yang hukumnya harus. Jadi kita dapat dividen, belum kita tak ragu-ragu. Sekarang ni sebab pelaburan tadi merata tempat, kita dapat duit pelaburan, tuan-tuan, kita rasa macam kita semua, hak macam hak kita lah, tapi sumber tu tuan-tuan belum 100% halal. Sebab itu dikenakan zakat terus, nak bersihkan balik pendapatan tadi. Jadi bila kita lihat 6.4% tahun, zakat hanya 2.5 seumur hidup sekali bila keluar. Takkan tak boleh kira okey lah tu. Ni dapat setiap tahun daripada kita mula kerja sampai kita pencen. Ni keluar umur 5 sekali je pun 2.5. Nak mengira ke ni? Jadi soal itu kena fikir juga. Sebab kadang-kadang kita bila makin banyak, makin rasa kedekut kan saya. Banyak nak keluar ni. Jangan Yang bukan hak kita, jangan kita ambil. Ni kena faham. Takut tak berkat hidup. Dapat sekejap, habis. Dapat sekejap, habis. Kalau tidak, duit pencen kita berapa banyak kan? Tiba-tiba, macam mana boleh habis? Duit yang tak ambil MC, banyak orang isi saya kerja yang bahagian cuti ni, pencen dia tahulah, dia duduk cerita. Kadang-kadang yang UPM nya staff tu, pensyarah, sekali dapat beratus ribu duit. Tak silap hari bulan macam mana, lingkup habis. Tak pandai urus duit. Jadi kena beringat balik. Jadi soal haul ni dalam keluar zakat mesti cukup tempoh setahun. Bulan Qamariah. Tempoh setahun bulan Qamariah. Baik. Ya, boleh. Satu lagi berkenaan dengan pengiraannya tu, tadi cakap sama ada akhir tahun atau bulan puasa. Kita kira puasa. Kemudian kita tahu jumlahnya. Adakah diwajibkan keluar terus atau boleh kita tunggu beberapa hari? Dia dua keadaan saya katakan tadi. Ada di kalangan orang-orang yang tidak terlibat dengan sistem transaksi perbankan dan melibatkan HDN, dia boleh keluar setiap kali bulan puasa sebab senang ikut bulan hijrah. Macam kami tak boleh sebab perniagaan dia ada link dengan HDN sebab dia nak tolak cukai tadi tu. Kan rebate cukai pendapatan kan, cukai perniagaan, bila rebate zakat dia ada rebate dia. Maka mau tak mau kami kena keluarkan bulan 12 setiap tahun. Sebab resit tu ni dia sistem dengan HDN. Sebab ni cerita cukai.
Macam kita tak ada apa-apa, zakat emas, keluarlah bulan puasa. Dah emas sampai 200 kilo, keluar bulan puasa. Sekejap. Bila saya kira masa tu, tetapi saya tunggu tidak keluarkan masa tu lagi kerana saya tunggu ada orang minta. Tak faham. Sekarang dah cukup tempoh ke belum? Isu sekarang ni, Saya kira masa cukup tempoh. tempoh cukup. Tapi wangnya tidak dikeluarkan lagi sebab tunggu sampai ada orang minta. Tak boleh. Dalam sudut agama, kita keluar zakat kena cari asnaf, bukan asnaf cari kita. Anda kena faham. Kadang-kadang kita tahulah orang, tapi tak jumpa dia, kita simpan untuk dia. Kena usaha. Kalau boleh janganlah sampai tahun akan datang. Jangan delay. Sebab itu kita duit zakat even yang jaiz ni pun, kalau ikut tahun tu kena habiskan. Yang baki itu semua sebab bila bank ada dia punya dividen, ada dia punya hibah dan sebagainya. Yang baki kalau ikut hukum kena habiskan tahun tu juga. Tahun depan kutip lagi. Itu kaedah asalnya. Saya tak pasti pihak Baitul Mal macam mana, pihak zakat. Cuma kita atas dasar individu, puan boleh tengok kalau di Putra Belanda ni kita ada tim asnaf. Hubungi masjid, unit asnaf. Kita agih pada mereka. Dia kan 8 golongan tu. Pilihlah, mu'alaf pun ramai. Orang hutang hak untuk mengaji, nak pergi Azhar, nak pergi mana-mana universiti pun ramai. Kan yang duk main minta ceramah kan. Saya rasa banyak sumber. Macam saya, kuis setengah saya bagi. Aman Palestin saya bagi. Orang susah saya bagi. Sekolah tahfiz ni saya bantu. Jadi, mana-mana yang kita nampak keperluan tu mendesak. Sebab kadang-kadang mereka tak nampak oleh pihak amil. Pejabat zakat. Buat bancian kadang-kadang terlepas pandang. So, keluarganya tak dapat. Ramai tuan-tuan. Yang ibu tunggal pun ramai. Baru ni jumpa saya seorang hak kena dera dengan suami 9 tahun. Duduk di Kiambang, area sini lah. Sakit buah pinggang kronik. Siapa nama? Sekarang dia kahwin lain, dapatlah pembelaan sedikit. Cuma nak cerita di sini, bila saya tanya, kerja tak? Saya tak kerja, saya sakit. Suami meninggal. Yang dera tak ada lah nikah kedua. So tak ada kerja, habis saya kata pendapatan pejabat kebajikan masyarakat bagi setiap bulan. Area kita lah, area kita. Saya dengar situ, saya rawat dia semua ubat saya bagi free. Saya sedekah lah, saya tak ambil upah lah, tak ambil duit. Sebab dia layak terima bantuan. Maknanya bukan kita tengok kes. Tapi saya tak masuklah anda zakat, saya sedekah saja je lah. Faham tak? Sebab duit zakat saya dah habis bagi dah. Kita sedekah kita lah. Kita tak cas apa-apa, kita beli zaitun semua free. Saya kata percuma. Sebab dia layak terima bantuan. Jadi maknanya di sini ada insan-insan di sekitar kita yang kita tak nampak. Yang kita tak tahu. Jadi muslimah jumpa saya itu banyak yang tolong dia, Puan Nora. Nora banyak tolong dia. Jadi tu dia cerita dengan saya siapa yang tolong sama ni. Dia beritahu lah Puan Nora banyak tolong dia. So saya dapat data dia dah dekat saya sekarang. Nak saya bagi. Kontak nama semua, pergilah bagi kat dia. Layak terima sebab anak ramai. Nampak? Ya. Jawab awal dia dah fikir sebab gratuity. Gratuity Ada sama macam kena di apa? Kena gratuity. Okey, duit apa gratuity apa? Pampasan kerja kan. Setakat saya tu belum dibincangkan sebagai kena zakat kira duit simpanan kita lah. Tapi kalau duit simpanan cukup haul kena, dia kira zakat simpanan. Dia ibarat macam KLUSP jugalah. Simpan juga, cuma dipegang oleh badan lain, bukan badan KLUSP. KLUSP ni untuk orang yang kerja, bukan kerajaan kan. Kerajaan dia ada pencen kan. Sebab pencen kita dapat setiap bulanan nanti kan. So kita nak bersihkan duit tadi lah, banyak ribu kan. Sekaligus je lah. Dia bukan sekali je. Keluar bagilah pada asas yang layak. Okey. Jangan okey. Walaupun duit tu memang betul-betul disimpan di situ banyak tahun. Sebab saya rasa yang dapat duit tu tadi sekaligus dapat kan? Dapat setelah pencen kan? Itu tidak dibelanjakan tapi disimpan. Kita dapat tak dapat duit tu? Dapat tapi masuk
Kenalah kira zakat simpanan. Tak belanja? Ya, dia kira zakat simpanan. Tuan-tuan, kita macam ni. Boleh tak kita anggap begini, pada saya lah kan, kita sering mempertikaikan angka dan sebagainya kan. Kita fikir apa salah setahun kita bersedekah, kalau bukan zakat sekalipun, kita anggap itu sedekah kita. Kan? Tak ada masalah. Cuma ya, bila duit banyak kan, nak keluar, tak apa. Dia yakin, makin banyak kita keluar, Allah makin lebihkan. Itu yang saya alami sendiri. Jangan kira, jangan risau. Cuma kita kena ikhlas buat. Itu je. Okey, ni bila nak belajar lembu ni? Sagi tajuk zakat harta benda semua, time tu baru boleh tanya sebab berkait dengan kita. Lah kesian kat lembu duk tunggu dari tadi. Lembu kami duk tunggu bila aku kena zakat ni. Okey. Baik. Islam dan merdeka dan nisab. Okey. Islam dan merdeka dan nisab dan haul dan peliharakan dia pada padang yang harus. Okey. Syarat dia, kita bela ni dalam keadaan di padang yang terbuka. Cuma sekarang ni kalau buat padang terbuka, 10 ekor lepas, 6 ekor balik. Jadi terpaksa buat kandang. Tu kira jugalah ya, melihat kepada keadaan persekitaran. Sebab sekarang ni orang curi tak kira apa ya, binatang mesti dia curi je. Ini manusia hari ni. Baik. Lagi tiada dikerjakan dia seperti mengkala atau mengangkat barang-barang atau umpamanya. Macam kebau guna untuk mengala di bendang. Kan? Itu tak boleh kira zakat sebab guna buat kerja. Dia yang kena ni yang memang bela nak jual ke, bela ladang, itu kenalah. Kalau kita ada 2-3 ekor ataupun ada 40 ekor sebagainya, tapi memang untuk ladang kita punya sawah padi luas beratus-ratus ekar, so memang guna untuk mengalar. Sekarang pakai dah pakai traktor. Dulu cerita dulu ya. Sekarang dah moden. Jadi bila guna untuk kerja tak payah, tak dikenakan zakat. Bermula awal nisab unta 5 ekor. Bela unta 5 ekor, kena keluarkan zakat 1 kambing kibas umurnya setahun masuk tahun kedua. Jadi kalau unta 5 ekor dah kena zakat ya. Ni. Dia start dengan 5 ekor. Cuma bila 5 ekor taklah kena zakat seekor unta. Dia minta keluarkan zakat kambing. Ya. Kalau tidak nanya kau tu kan. 5 tinggal 4. Lepas tu naik pula 5 tinggal 4. Tak, Islam itu adil. Ya, kadang-kadang orang petikai juga. Dah cukup 5 tinggal 4. Bela lagi 5 tinggal 4, dah bila nak tambah? Okey, jadi maknanya Islam tu adil. Maka bila 5 ekor yang kena zakat seekor kambing kibas umurnya setahun masuk tahun kedua. Tetapi jika gugur giginya yang di hadapan kemudian jika gugur giginya yang di hadapan kemudian daripada 6 bulan umurnya, memadalah ia seperti berkata Rafi'i pada adhiyatu, atau kambing betul umurnya 2 tahun masuk pada tahun ketiganya. Jadi syarat juga yang kena kambing tadi, dia sempurna semualah. Kalau gigi tak tumbuh lagi semua tak boleh lah. Jadi gantinya apa? Ambil kambing biasa umur 2 tahun. Ni kalau yang bela unta 5 ekor. Yang dapat 5 ekor. Okey. Baik. Dan pada 10 unta. Okey, bela. Naik 10. 2 kibas atau 2 kambing umurnya seperti yang tersebut. Kalau kibas tahun masuk 2, kalau kambing 2 tahun.
Kalau ada 10 ekor unta. Jadi dia cerita unta ni panjang tuan-tuan. Kita nak baca semua, pada saya kurang untuk relate dengan kita pergi ke lembu je. Sebab di Malaysia, dalam konteks Malaysia tak ada yang bela unta. Kalau bela pun tak sampai 5-6 ekor saya sokot. Hari korban pun kita import kan. Okey, terus kepada lembu tuan-tuan. Lembu ni pada baris yang keempat pada bawah. Lima. Bermula awal nisab lembu. Nampak? 5 baris daripada bawah. Nampak ya? Baik. Bermula awal nisab lembu pada tiap-tiap 30, wajib padanya 1 tabi', iaitu anak lembu jantan. Umurnya setahun masuk tahun kedua. Lembu bila kena zakat? Bila kita bela cukup 30 ekor. Ni cerita lembu. Mana tahu kan kita duit pencen kita banyak, jadi kita ingin menjadi petani yang berjaya. Dapat kursus daripada pihak Maddi lah, pihak Jabatan Haiwan. Maka kita berhasrat nak bela lembu, cari kelapa sawit, ladang kelapa sawit yang luas, kita pun bela lembu. Baik. Kita bela lembu, daripada sikit dia mula beranak, yang akhirnya bulan puasa tahun lepas cukuplah 30 ekor lembu kita bela. Maka hukum syarak 30 nisab dah cukup. Tengok tahun pula lah. Maknanya cukup tahun. Katalah 30 ekor ni hari ni 13 hari bulan 2 2018. Kita dah ada lembu 30 ekor. Baru dapat dah 30 ekor ni awal bulan ni, hari ni beranak contoh. Jadi tunggu 30 ni sehingga 13 hari bulan 2 2019. Ni baru cukup haus tahun. Waktu ni mungkin lembu dah beranak lebih. Cuma nak ceritanya antara 30 ke 40 dia ada zakat dia lah. Okey, sampai tarikh ni tengok-tengok ada lebih kurang 39 ekor. Ni hebat lembu dia, boleh beranak 9 ekor. Contoh. Lembu tak ada masalah, mungkin banyak ekor yang betina tu, banyaklah lahirkan anak. Maka dalam jumlah ini, zakat yang dikenakan, sebab sampai 39, ini contoh. Maka kita kenakan anak lembu jantan, umurnya setahun. So kita pilih anak lembu jantan seekor yang setahun lebih, nak masuk 2 tahun, kita ambil dia, jadikan zakat binatang ternakan kita. Cari fakir miskin kampung kita, tengok dia ni hamba Allah, doa sangat, susah pendapatan semua. Abang Haji, saya ni anak lembu saya tunaikan zakat saya yang wajib pada tahun ini pada Tuan Haji. Contoh, lafaz, akad. Dia pun kata saya terima anak lembu ni. Dia bela lah, dia dapat. Dia nak jual ke apa ikut suka dia, tapi setahun lebih takkan nak jual. Elok bela, lembu mahal sekarang. Okey. Itu dikira di sudut jumlah ekor. Maknanya antara 30 ke 39 kena keluarkan seekor anak lembu jantan umur setahun lebih. Jadi siapa yang berhasrat, mungkin kita ada rakan-rakan kita yang baru nak pencen, duit pencen banyak macam Tuan Haji cerita tadi kan, mungkin nak buat ladang lembu umpamanya, ada tanah luas kat Felda mana-mana, kena tengok bab ni cukup setahun, cukup haul, cukup tempoh, cukup nisab, maka kena keluarkan zakat. Jangan ambil mudah. Sebab tu yang duk berlaku, bila banyak sayang nak keluar zakat, lah orang curi, hilang juga lembu. Betul, Tuhan dia balas kot tu je, tunai dia balas tunai. Tak keluar zakat tak apa. Ada makhluk mana jadi pencuri ke tu, hilang juga. Daripada hilang itu saja, biar kita hilang dalam keadaan kita dapat pahala, kita keluarkan zakat. Baik, lembu. Dan pada tiap-tiap 41 maka kena keluar masnah, iaitu lembu betina umurnya 2 tahun masuk pada tahun yang ketiganya, dan dikiaskan atas inilah selama-lamanya, dan kerbau seperti hukum lembu. Dia maknanya dia buat kiasan, lepas ni dah start 40, dia main angka puluh-puluh je, senang faham. Jadi
Jantam tina, jantam tina. Itu yang jenis zakat tu. Okey, dia kias gitu je. Cuma sekarang ni dekat Malaysia, dalam konteks Malaysia setakat saya tahulah tak ramai yang melebihi 100 ekor kot. Ada umur 100 ekor? Tak ada kot no. Jabatan Haiwan mungkin ada lah, kita tak ada. Nak kawal tak dan. Okey, kalau setakat kawasan Felda sana mungkin ada lah bela. Kalau setakat kawasan kita payah. Okey, ragut tanaman orang marah. Dia banyak faktor ni. Nak kena tahan maki orang lagi. Biasa macam orang kampung kan. Bela lepaskan makan padi orang maki. Dosa satu hal pula. Bela tu dah bagus, tak jaga. Begitu ya. Baik. Bermula awal nisab kambing. Ni ramai yang suka bela kambing sekarang ni. Dan kibas, dia sama nisabnya. 40 ekor wajib padanya satu kibas. Umurnya setahun masuk 2, atau satu kambing betul. Umurnya 2 tahun masuk tahun ketiga. Maknanya kibas dia setahun masuk 2, kalau kambing biasa 2 masuk 3 zakat dia. Kalau 40 ekor ke atas. Okay? Kiraan 40 start dia tu. Start kena zakat. Kambing. Dan pada 120 esa, 21 ya. 2 kibas atau 2 kambing. Kambing nampak macam untung ya tuan-tuan. Sebab daripada 40 tu nak kena pula 121 turn dia. Jadi siapa yang cerdik dia pilih kambing daripada lembu. Sebab sekarang di Malaysia sekarang dah mula era makan kambing banyak. Dulu kan dimomokkan siapa makan kambing darah naik, makan kambing darah naik. Orang takut makan kambing. Orang darah tinggi takut makan kambing sebab dimomokkan begitu. Dia darah naik ni untuk orang darah A je. Orang darah lain bedal je lah kambing, takkan naik darah. Siapa darah A jangan makan. Macam saya, makan sekejap naik. Dia tak sesuai. Dia untuk orang darah selain A. Tambah O lagi bagus. Tuan-tuan siapa darah O, bedal lah 5 ekor boleh, 10 ekor boleh. Makan. Dia tak akan efek tekanan darah. Kalau naik pun mungkin sikit, tetapi tak jajar sebab dia ikut jenis darah. A jangan. Siapa yang suami darah A, jangan bagi makan kerap sangat. Memang darah akan naik. Itu yang timbul isu makan kambing darah naik sebab dia darah A. Orang darah lain tak naik pun. Relax je makan. Makan je lah. O lagi bagus. Siapa darah O cukup bagus. O ni ya Allah. Hikmah Allah Ta'ala bagi untuk orang O, dia boleh makan semua benda. Kecuali batu dengan kayu. Ini semua boleh makan. Macam mana? Cuma kekurangan darah O ni kalau mengandung anak muda kuning, tu je lah. Yang tu je lah. Lain kelebihan dia banyak. So Allah Ta'ala adil. Engkau makan boleh semua, tapi anak kuning. Orang lain pula makan tak apa nak boleh, tapi anak sihat, alhamdulillah. Kurang dia punya kuning. Okey. Baik. Jadi bila tahu hari ni, ya, kaum lelaki-lelaki cek darah balik, penyebab Dr. Suraya cek, saya ni darah jenis apa? Kan? Tahu saya jenis apa, boleh tahu kita apa yang boleh makan, apa yang tak boleh makan. So darah A ni kena banyak veggie. Kalau nak hidup lama, kena nak maintain kesihatan. Banyak veggie, maksudnya sayur dengan buah banyak. A plus tu kategori dia. Kalau yang lain tu tak apa. Dia tak sama ya, setiap orang kan tak sama. AB dia bergantung pada badan kita boleh terima ke tak. Ada kalau kita ambil daging rasa pening, so tak boleh ambil. Darah naik tu, pening tu. Tak pening okey. Hukum senang, lagi tak pening bedal je. Pening berhenti. Okey. Dan pada 200 esa, naik 201, 3 kibas kena keluarkan. Okey. Dan pada 404 kibas, dia main ratus-ratus ya kambing ni ya. Dia mula 40, lepas tu naik 100, lepas tu dia mula naik ikut 100. Jadi dia punya zakat pun dia akan naiklah jumlah tu.
400 4 kibas atau 4 kambing, kemudian pada tiap-tiap 100 1 kibas atau 1 kambing. Seterusnya lah hingga demikianlah, dan memadai dikeluarkan zakat kibas ganti daripada kambing, dan akasnya sebaliknya lah sama ada kambing kita ganti kibas, dan lembu ganti daripada kerbau, dan akasnya, akas tu sebaliknya lah mana-mana jika bersamaan harganya. Syahadan bermula yang bersekutu 2 orang itu zakatnya seperti seorang jua, tetapi yang bersekutu itu terkadang memberi faedah ringan akan keduanya, seperti memilik keduanya 28 puluh kambing bersamaan antara keduanya, maka wajib atas keduanya 1 kambing jua. Ni semua tak faham ni, tahu dah. Dia nak cerita pada kita perbezaan antara kadang-kadang bila angka ni kena keluar kibas sekian umur, angka ni kadang-kadang keluar kambing sekian umur, nampak macam 1 kurang 1 lebih, tapi dilihat dari sudut hikmah hujung, sebenarnya ada hikmah yang kita tak tahu. Bila ada betina dan jantan, betina manfaat dia akan lahirkan anak lagi, yang jantan mungkin tak ada tapi dijadikan benih. Hikmah di sudut tu yang kita kena faham, sudut binatang ni kan. Sebab tu orang lembu yang banyak orang jual lembu jantan berbanding lembu betina. Sebab lembu betina dia akan bela, dia akan lahirkan, akan beranak. Itu yang nak cakap kat sini. Kita jangan rasa rugi satu pihak, tak rugi, jangan. Ada hikmah yang kita tak tahu sebenarnya. Itu dia cuba nak cakap kepada kita. Dan terkadang tiada ringan dan tiada berat, seperti memilik keduanya 200-nya kambing bersamaan antara keduanya, maka wajib padanya 2 kambing tiap-tiap seorang 1, dan hanya sesungguhnya memberi zakat yang bersekutu seperti zakat seorang yang 1 itu dengan beberapa syarat, iaitu hendaklah ada bersesuatu tempat tidurnya pada malam, dan bersesuatu tempat berhimpunan yang dahulukan daripadanya ke padang, dan bersesuatu tempat makannya di padang, dan bersesuatu gembalanya, dan bersuatu jantan, dan bersuatu tempat minumnya, semua bersuatu dan bersuatu tempat perahannya dan yang memerahnya. Ceritanya 1 owner, pemilik 1, mungkin pekerja ramai tak kisah, cumanya nak keluar zakat ni ladang kita punya, tempat kita punya, perahan pun kawasan kita, dia tak transfer mana-mana, hak kita sepenuhnya. Okey, dia kata tadi yang bersekutu tu kadang-kadang kita nak keluarkan kibas dengan kambing serentak ke, tak kisahlah, tapi dalam konteks Malaysia ni saya rasa kambing je, kibas jarang, tak banyak kan. Negara Arab banyak kibas. Okey, itu dia nak ceritanya tu. Yang penting zakat wajib dikeluarkan bila cukup haul dan cukup nisab. Okey, itu dari sudut binatang ternakan. Nanti minggu depan insya-Allah kita akan masuk cerita bab zakat emas perak ni. Yang ni agak popular dan mungkin banyak soalan akan datang, kita akan lihat. Ini cerita bergabung. Kita tentu dalam kitab tak tulis dia tanya ceritalah. Dia bergabung ni hanya untuk perempuan sahaja yang kematian suami, bercerai kematian, bukan bercerai hidup. Maknanya tidak boleh berhias-hiasan, tidak boleh keluar rumah tanpa izin, tanpa tujuan yang dibolehkan syarak. Selama tempoh dipanggil tempoh iddah. Dia ada iddah untuk cerai hidup, tak sama dengan iddah cerai mati. Iddah cerai mati 4 bulan 10 hari. Ya, 14 hari. Kalau kematian suami tadi, perempuan tu mengandung, maka iddah sehingga bayi itu dilahirkan. Dia tak ikat 4 bulan dia tengok kepada keadaan wanita tadi. Jadi ambil ingatan bagi yang meninggal, suami yang meninggal maka dalam syarak dia ada istilah bergabung, memang ada. Cuma bergabung sini bukan macam bangsa lain buat tu, tak. Ia hanya untuk wanita yang kematian suami sahaja. Dia tidak boleh berhias, tidak boleh merekap yang lampau, keluar rumah untuk tujuan yang tak dibenarkan tak boleh, kerja tak apa, selama tempoh iddah tersebut. Selepas itu macam biasa baliklah. Okey, 14-10 hari. Kalau cerai hidup 3 bulan ataupun 3 kali bersuci, ya.
Dia lebih kepada bilangan kali suci, period dia tu. Sebab period tak sama kan. Ada kadang-kala kita period teratur, ada kadang-kala tak teratur. Ia bergantung pada sistem hormon dalam badan kita lah bagi wanita. Dia tak sama. Baik, wabi wallahu alam. Aku la wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al atrafan nahar waj'alhu lana hayatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.